Berita wilayah diteruskan dengan perkembangan negeri di bawah Bayum. Antara fokus, banjir di Sabah terus menunjukkan tren penurunan. Rinciannya bersama Jovina Jimlajim di Kota Kinabalu. Teruskan Jovina. Ya, Otto. Hanya daerah Beaufort masih terjejas banjir di negeri ini dengan 1,387 penduduk daripada 442 keluarga berlindung di 4 pusat pembinaan sementara PPS setakat 4 petang. Berdasarkan infografik Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, jumlah penduduk terjejas di PPS juga menurun, dengan sebuah PPS ditutup pada tengah hari. Di Kampung Malu Lugus, Beaufort, 145 bakul makanan disalurkan kepada penduduk terjejas. Kampung ini merupakan kawasan pertama terjejas banjir dengan 146 rumah dinaiki air. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada adun kami iaitu YB Dato' Isnin alias Ni telah membagi kami bantuan dengan begitulah segera ada. Situasi banjir di beberapa kawasan di Beaufort kini beransur pulih apabila paras air semakin stabil dan penduduk terjejas mula kembali ke rumah masing-masing. Namun penduduk kini berdepan cabaran untuk membersihkan kediaman sebelum memulakan semula rutin harian. Laporan lanjut kita bersama Muhammad Raid Roslan. Silakan. Baik, terima kasih. Saya kini berada di Kampung Mempagar Beaufort yang turut terjejas akibat banjir beberapa hari lalu. Dan bersama saya ketika ini, pemimpin pemaju pembangunan masyarakat Dun Kelias, Ali Hassan Siril, yang turut turun padang membantu sepanjang tempoh pasca banjir ini. Baik, Tuan. Mungkin boleh kongsi apakah aktiviti yang dijalankan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unit UPPM Dun Kelias telah mengantar bakul makanan untuk penduduk Kampung Mempagar Beaufort yang terjejas banjir. Ada beras dan bakul makanan lainnya. Tuan, selain bakul makanan, apa lagi yang turut disumbangkan UPPM? UPPM Dun Kelias juga hari ini membuat aktiviti membersihkan rumah bersama penduduk-penduduk masyarakat yang terjejas banjir. Baik, Tuan, dan dalam keadaan pasca bencana seperti ini, sejauh mana pentingnya kerjasama UPPM dan penduduk sekitar sini? Kerjasama unit pembangunan Dun Kelias amat penting bersama dengan masyarakat untuk memastikan penduduk-penduduk terjejas banjir di kawasan kampung yang terlibat dibantu dari segi makanan dan apa-apa juga keperluan yang diperlukan oleh penduduk kampung Nukahan. Baik, Tuan, mungkin ada sedikit harapan kepada mangsa-mangsa banjir di sini. Saya mengharapkan penduduk-penduduk di sekitar Dun Kelias khususnya dan mana-mana kampung terlibat supaya memastikan keselamatan yang utama dahululah, dan kalau perlu yang pindah sila berpindah dan untuk pasca pembersihan dan minta kerjasama semua penduduk supaya membersihkan dan memastikan keselamatan penduduk masing-masing. Dan saya juga mengharapkan JKK yang diamanahkan sebagai pemimpin di kampung-kampung melaksanakan tugasan masing-masing. Baik, terima kasih atas penjelasan itu tadi. Sekian laporan dari Beaufort, Muhammad Raid Roslan. Right, terima kasih. Bagi menangani musibah banjir yang sering melanda Beaufort, 4 cadangan dikenal pasti untuk dikemukakan kepada kerajaan negeri. Adun Lumadan Datuk Ruslan Muharram berkata, 2 cadangan keutamaan digariskan iaitu meluruskan selekoh sungai serta mendalamkan sungai. Fasa pertama meluruskan selekoh sungai akan melibatkan 5 lokasi strategik, antaranya di Zon Suasa, Kampung Laut, Kampung Lagu dan Beringin Gadung. Manakala 5 sungai kecil di sepanjang Jalan Bintuka dikenal pasti dalam kerja-kerja mendalamkan sungai bagi mengembalikan kapasiti asal aliran air. Hari ini ramai juga yang serikat-serikat buka ladang sawit dan sungai tersebut ditutup dengan menggunakan kalbut. Jadi kita mencadangkan kepada kerajaan supaya sungai-sungai ini kita akan dalamkan, besarkan. Selain itu, Datuk Ruslan juga mengesyorkan Jabatan Pengairan dan Saliran melaksanakan pembersihan tumbuhan secara berkala setiap 3 bulan serta menggalakkan penglibatan syarikat pengendali pasir untuk menyedut pasir di kawasan Sungai Padas yang cetek.
Dalam pada itu, Datuk Ruslan merayu Kerajaan Persekutuan mempertimbang pemberian bantuan ihsan kepada petani yang terjejas banjir di Dun Lumadan. Lebih 6,000 petani kawasan berkenaan mengalami kerugian akibat musibah banjir. Kita cuba merayu kepada pihak kerajaan, khususnya kerajaan pusat, supaya dapat memberi ihsan kepada para petani kita, kerana mereka benar-benar terkesan dengan banjir yang berulang-ulang yang melanda di daerah Beaufort, khususnya di Lumadan ini. Pejabat Adun Lumadan dengan kerjasama Amanah Raya Berhad juga bakal memperkenalkan inisiatif bantuan pertanian pasca banjir. Program CSR itu menyasarkan penduduk miskin tegar dengan 50 pokok lada bagi setiap penerima. Selain bantuan pertanian, bekalan air mineral turut disalur kepada penduduk ekoran gangguan bekalan air bersih akibat banjir. Peruntukan dana program sejahtera komuniti madani Sejati Madani kini diperluas kepada pertubuhan komuniti belia bagi menjana pendapatan dan memperkasa pembangunan belia. Langkah itu selaras dengan penguatkuasaan pindaan Akta Pertubuhan dan Pembangunan Belia bermula Januari lalu. Inisiatif ini membuka peluang kepada pertubuhan belia berdaftar untuk memohon geran sehingga RM100,000 bagi pelaksanaan projek berimpak tinggi. Dana ini bertujuan memacu ekonomi komuniti secara mampan melalui kreativiti golongan muda. Pada mereka yang akan apply ini, gunakanlah dana sebaiknya, untuk kebaikan komuniti. Macam saya cakap tadi lah, when you are successful, don't forget to contribute back to your community. Beliau menyatakannya selepas program Santuni Pertubuhan Belia SPB dan perasmian Sejati Madani Ex Belia peringkat negeri. Setakat ini 1,058 pertubuhan belia di Sabah berdaftar dengan Pejabat Pendaftar Pertubuhan Belia ROY. Kami akan ambil peluang ini untuk rebut dan kami akan buka kepada persatuan belia kami. Mostly lebih kepada pembangunan belia di Sabah. Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalul Lail mengakhiri lawatan kerja 4 hari Kerajaan Negeri Perlis ke Sabah IKS Perbah. Dalam agenda terakhir, baginda berkenan menyantuni pelajar dan warga pendidik di SMK Taman Fajar menerusi program Titian Kasih. Selain menyempurnakan perasmian Makmal Sains Sukan sekolah ini yang kini dinamakan sebagai Makmal Sains Sukan Said Sirajuddin Ari Putra Alhaj Jamalul Lail Perlis. Sebelum berangkat pulang, baginda turut melawat rumah Agnes Kit bagi menelusuri sejarah tapak warisan ikonik yang menjadi kebanggaan daerah Sandakan. Bazar Ramadan sentiasa menggamit selera dengan aneka juadah yang sukar ditolak selepas seharian berpuasa. Namun di sebalik keenakan itu timbul persoalan, adakah kita berbuka untuk keperluan tubuh atau sekadar menurut nafsu? Asma Asmuni ada perkongsiannya. Selepas berpuasa hampir 12 jam, paras gula dalam darah berada pada tahap rendah, manakala sistem penghadapan berada dalam keadaan rehat. Justeru, pengambilan makanan atau minuman terlalu manis ketika berbuka boleh menyebabkan lonjakan gula dalam darah secara mendadak. Semasa gula akan naik secara mendadak, insulin kita pun akan meningkatlah dengan cepat dan bekerja keras untuk menstabilkan keadaan gula tersebut. Dalam jangka pendek, mungkin kita rasa bertenaga kejap, lepas tu kita akan rasa penat. Tapi dalam jangka panjang, kita akan mungkin boleh dapat rintangan insulin dan juga mungkin peningkatan berat badan dan juga dia akan mengakibatkan lead to diabetes pada masa akan datang. Minuman berkarbonat dan berkafein tinggi serta makanan bergoreng dan berlemak secara berlebihan boleh mencetuskan ketidakselesaan seperti gastrik, pedih ulu hati dan reflux aksid. Oleh sebab itu, orang ramai digalakkan berbuka puasa secara ringkas, dimulakan dengan air kosong dan kurma. Diikuti makanan ringan berkhasiat sebelum hidangan utama. Selalunya memang makanan yang sihat lah kita amalkan. Tapi kadang-kadang selalu kita terpegun kadang makanan tu lebih nampak macam berselera apalagi dalam bulan puasa.
Jadi kadang tu kita memilih makan tu yang sihat tu tak selalulah yang kita makan yang tidak berapa sihat kan. Bagi salah seorang peniaga, keseimbangan rasa manis dalam minuman bergantung kepada permintaan pelanggan. Kalau kita bagi kurang manis, kadang-kadang ada yang datang komplain. Dah kurang manis, dia bilang tawar. Sebab kita faham, kalau kita letak yang cukup rasa tu kan, maksudnya yang sedang-sedang, bila orang bawa balik rumah jauh, itu ais batu cair, memang akan tawar lah. Dia punya rasa pun memang akan lari semua. Ramadan sepatutnya menjadi tempoh pemulihan sistem tubuh, bukan membebankan penghadaman. Pemakanan sihat sepanjang bulan Ramadan wajar diberi perhatian secara serius. Ketika penyakit tidak berjangkit, kini kian menular secara diam, kita sudah tidak boleh lagi bersikap sudah terhantuk baru tengadah. Jangan kerana dek manisnya di hujung lidah, kita menanggung pahitnya rawatan di kemudian hari. Peniaga perlu bertanggungjawab, pengguna perlu bijak memilih. Ini kerana soal kesihatan sesal kemudian tiada gunanya. Asma Asmuni, RTM. Baik, sekian perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Kembali bersama Otto untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Salam Malaysia Madani. Baik, terima kasih Jovina langsung dari Kota Kinabalu, Sabah.